Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Minggu sebelum kita menyambut Maulidur Rasul, dunia bergegar dengan kisah seorang guru, Samuel Petty, dipenggal kerana menunjukkan gambar Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya. Pembunuhan itu dilakukan seorang pelajar Muslim dari Ceknya, Abdullah Enzorov, sebagai tindak balas terhadap gurunya yang menghina Nabi Muhammad. Ia merupakan satu tindakan kejam dan Islam tidak pernah menyuruh umatnya bertindak ekstrim sebegitu. Namun di sebalik satu jari barat menunding ke arah umat Islam, 4 lagi berbalik kepada mereka. Siapa yang melakar dan menyiarkan kembali karikatur wajah Nabi Muhammad yang kita sayang? Siapa yang membenarkan mereka memperlekehkan atau menghina pegangan agama lain? Kebebasan apa yang sebenar diperjuangkan? Pada September lalu, akhbar mingguan satira Perancis Charlie Hebdo bercadang untuk menyiarkan semula kartun kontroversi menghina Nabi Muhammad SAW bagi menandakan bermulanya perbicaraan pasangan adik-beradik Said dan Cherif Kochi yang didakwa melakukan serangan bersenjata di pejabat akhbar itu di Paris pada 2015. Mengapa perlu menyimbah minyak pada api yang marak? Provokasi tidak bertamadun. Ya betul, 12 orang termasuk beberapa kartunis terkemuka Perancis maut dalam tragedi 7 Januari 2015 itu. Serangan itu mencetuskan beberapa siri serangan di Perancis, termasuk pembunuhan Lone Wolf yang dikatakan terpengaruh dengan Daesh, mengakibatkan lebih 250 nyawa terkorban. Kita bersimpati dan mengucapkan takziah atas kemalangan yang berlaku. Seperti yang diketahui, Daesh adalah gerakan teroris atau pengganas yang muncul sekitar 2013 selepas pengasas Al-Qaeda Osama bin Laden meninggal dunia. Namun, tidak sedikit pun gerakan teroris itu menggambarkan ajaran sebenar Islam yang sukakan kedamaian. Malah, Islam bukan agama yang asing di Perancis. Tetapi, dendam kesumat apa Presiden Perancis Emmanuel Macron pegang hingga membenarkan perbuatan menghina Islam? Cubaan Macron mengaitkan jenayah yang berlaku di negaranya dengan agama Islam yang dituduh sebagai agama keganasan adalah satu bentuk kepalsuan yang memalukan. Ia jelas tidak menghormati kebebasan beragama dan bersifat perkauman, sekaligus meningkatkan Islamofobia dan sentimen anti-Muslim kembali. Pada 21 Oktober lalu, Macron dikatakan cuba menegaskan konsep kebebasan. Namun, beliau secara langsung membenarkan penyebaran kartun yang menghina junjungan besar Nabi Muhammad. Perbuatan itu melampau kerana beliau bukanlah cuba mengetengahkan kebebasan bersuara, tetapi kebebasan untuk menghina. Ia mengundang kemarahan. Mais nos concitoyens aujourd'hui doivent être protégés. Nos concitoyens dont la religion est l'islam doivent être protégés dans notre pays contre ce mal qu'est l'islam radical. Et je le dis ici parce que la volonté de ces islamistes, la volonté de ces idéologues est précisément de retourner une partie de nos citoyens en raison de leur religion contre la République. Et ça non plus, nous ne le laisserons pas faire. Sehinggakan Presiden Iran Hassan Rouhani memberi amaran bahawa penghinaan terhadap Nabi Muhammad hanya akan menyebabkan keganasan dan pertumpahan darah lagi. Pada 30 Oktober, seorang lelaki bersenjatakan pisau membunuh 3 individu di dalam sebuah gereja di Nice, termasuk mengelar leher seorang daripadanya sebelum dia diberkas polis. Perbuatan individu tersebut adalah jenayah pribadi, bukan melambangkan agamanya. Kenyataan Macron juga menyebabkan protes dan kempen boikot terhadap produk buatan Perancis di beberapa negara yang penduduk majoritinya adalah penganut Islam. Barangan buatan Perancis juga ditarik dari beberapa rak pasaraya di Kuwait, Jordan, Qatar dan Mesir. Namun, demonstrasi terhadap kerajaan Perancis lebih banyak diadakan susulan kenyataan Macron itu. Peserta demonstrasi yang marah bertindak membakar bendera atau poster Macron. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan di Nice. Namun bagi pemimpin lantang dunia Recep Tayyip Erdogan, beliau membidas balik kenyataan Macron yang mengkritik Islam. Erdogan menyuruh Macron melakukan pemeriksaan mental. Erdogan menggesa Macron supaya melakukan pemeriksaan mental kerana membezakan layanan mengikut kumpulan keagamaan
dan kenyataan itu menyebabkan Paris memanggil pulang wakilnya di Ankara. Pemimpin Turki itu turut mengatakan Macron obses dengan Erdogan setiap masa. Bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. Hubungan antara Macron dan Erdogan bertambah tegang. Ekoran isu geopolitik merangkumi pelbagai isu, antaranya pertikaian maritim Greek-Turki dan konflik Armenia dan Azerbaijan. Charlie Hebdo juga menambah luka. Karikatur Erdogan dan isteri dalam keadaan mengaibkan dipaparkan pada muka hadapan. Erdogan dalam pada itu menggesa umat Islam memboikot produk Perancis dan saranan itu turut disahut dunia Islam. Di sepanjang Gaza, rakyat Palestin membakar potret Macron dan akan memberi tentangan terhadap sesiapa yang menghina Nabi Muhammad. Kemarahan turut diluahkan rakyat Lebanon, Iran, Iraq, Syria, Jordan, Bangladesh dan banyak negara lain. Bertemu kembali. Selepas insiden kepala guru dipenggal, pihak berkuasa Perancis mengumumkan penutupan sebuah masjid di pinggir Paris, kononnya sebagai usaha untuk memerangi gerakan radikal selepas pihak berkuasa menahan kira-kira 15 individu di bawah operasi menyasarkan anggota rangkaian ekstremis. Masjid besar di pantaran ini mampu menampung kira-kira 1,500 jemaah. Ia ditutup selama 6 bulan mulai 20 November. Difahamkan tindakan melulu itu dibuat selepas masjid terbabit didakwa berkongsi video dimuat naik oleh seorang lelaki yang turut ditahan dalam operasi terbabit. Ketua masjid itu, M. Hamid Hanish menjelaskan tujuan perkongsian itu kerana beliau bimbang kanak-kanak Muslim akan menjadi sasaran sentimen anti-Islam di kelas mereka. Pada awal Oktober, Macron diselar gara-gara mengeluarkan kenyataan Islam sedang dalam krisis ketika mengumumkan draft undang-undang yang akan meningkatkan sekularisme di Perancis yang mempunyai populasi Muslim terbesar di Eropah Barat. Menurut draft undang-undang itu, mana-mana gerakan atau pertubuhan bukan kerajaan NGO yang melanggar peraturan dan nilai negara itu akan ditutup atau berdepan audit kewangan yang ketat. Baik, dalam kita mengurus perbezaan agama dan bangsa, berpeganglah pada surah Hud ayat 18 dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, nescaya ia jadikan manusia, yakni semua satu umat, tetapi tetap mereka berselisih, yakni berbeza-beza. Serta surah Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Assalamualaikum, saya Zaim Zamani, jumpa lagi minggu depan.